Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi siri bacaan tafsir Imam Ibn Kathir. Alhamdulillah kita telah memulakan siri ini dengan melihat juzuk ke-30. Dan alhamdulillah kita telah habis membaca kalau tidak ke semua tapi kebanyakan ulasan Imam Ibn Kathir tentang dua surah, iaitu surah An-Naba dan surah An-Nazi'at. Alhamdulillah kita juga telah memulakan dalam studi yang lepas surah Abasa wa Tawalla, dan insyaAllah pada petang ini, insyaAllah pada yang mengikuti, kita akan melihat seterusnya bahagian kedua surah Abasa wa Tawalla, dan kita sampai pada ayat ke-17. Dan elok juga kalau yang mengikuti, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti, boleh melihat terjemahan Al-Quran ataupun tafsiran Al-Quran, dan kita sama-sama melihat ayat tersebut, sama ada daripada komputer atau handphone atau buku atau internet dan sebagainya. Jadi kita lihat pertama sekali, kita menyambung ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutilal insanu ma akfarah. Kata Imam Ibn Kathir, yaqulu ta'ala dhamman liman ankara al-ba'th wal nusyur min bani Adam. Allah SWT berfirman dalam keadaan ayat ini adalah untuk mereka yang menegur ataupun mencela orang-orang yang mengingkari dan tidak percaya kepada hari kebangkitan dari kalangan anak Adam, manusia. Dengan sebutnya qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insan maksudnya dilaknat manusia itu. Kata Imam Ibn Kathir, yang dilaknat ini adalah orang yang khusus, manusia yang khusus. Jadi bila kita jumpa perkataan al-insan dalam Al-Quranul Karim ataupun an-nas, manusia, maksudnya insan, seorang manusia ataupun jenis manusia, atau nas iaitu manusia yang ramai, kita perlu lihat dengan teliti apakah tafsiran ayat tersebut. Adakah insan di situ bermakna semua insan? Macam surah Al-Insan kita baca, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Insan itu merujuk kepada semua. Dalam ayat ini kita lihat tafsiran Imam Ibn Kathir dan mengambil juga tafsiran para ulama sebelumnya, antaranya adalah Ibn Abbas, yang mengatakan bahawa ini adalah orang yang dilaknat, iaitu golongan tertentu. Siapa? Kata Ibn Kathir, orang yang ankaral ba'th wan nusyur, orang yang mengingkari dan menolak kebangkitan manusia di akhirat, dan juga menolak hari pembalasan. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, juga mengatakan begitu, lu'inal insan, maksud qutila ialah lu'ina, dilaknat. Kemudian Ibn Katsir meneruskan lagi menyebut bahawa ini adalah untuk segolongan manusia yang dipanggil al-insan al-mukadzib, al-insan al-mukadzibi li kathrati takdzibihi bila mustanad. Orang yang manusia yang khusus yang menolak dan tidak mempercayai dan terlalu banyak mengingkari hari kiamat itu wujud dengan tanpa alasan yang kukuh. Bal bimujarradil istib'ad, tetapi bukan dengan alasan, tetapi dengan sekadar mengatakan mustahil, ini tak mungkin. Istib'ad maksudnya tak akan berlakulah, maksudnya menafikan. Wa adamil ilm, dan tanpa ilmu pengetahuan. Jadi Allah menyebut ma akfarah, alangkah kufurnya manusia tersebut. Betapa berat dan betapa besarnya kekufuran. Kata para ulama di sini, kekufuran ini ialah khas kepada menolak hari kiamat. Baik, dan kita lihat selepas itu Allah SWT akan menceritakan bagaimana manusia yang kufur ini, dia tidak ada nilai pun di sisi Allah SWT. Semua manusia, sama ada Islam ataupun kafir, semuanya berasal daripada ciptaan yang tidak ada apa-apa. Kita manusia yang lemah. Kullukum min Adam, kata Rasulullah SAW. Semua kamu daripada Adam asalnya. Wa Adamu min turab, dan Adam itu daripada tanah alaihi salam. Maksudnya manusia ini perlu menyadari, perlu merendahkan diri,
bahawa dia berasal daripada sesuatu yang tiada apa-apa, maka dia tidak boleh sombong. Ini macam dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Seorang kafir telah mengata-ngata dan tidak mempercayai hari kebangkitan, dan dia wa nasiya khalq, dan dia lupa dulunya dia apa. Manusia ini memang lupa. Baik, di sini sebutkan ma akfarahu, iaitu betapa kufurnya dia. Disebutkan di sini bahawa dia kufur sehingga menolak hari kebangkitan. Dan juga disebut sini bahawa dia kufur dan dia tidak sedar bagaimana dia seorang makhluk yang hina. Sebab tu selepas ayat tersebut disebutkan min ayyi syai'in khalaqah. Sedarkah dia, manusia yang kufur tadi, yang lawan tadi, yang ingkar tadi, yang tak percaya hari kiamat, sedarkah dia daripada apa dia diciptakan? Maka Allah bertanya untuk menunjukkan nikmat. Di persoalan dalam Quran ini banyak persoalan untuk menjelaskan nikmat dan untuk mengingkari perangai yang tidak betul. Maksud persoalan ini perlukan persoalan yang telah pun ada jawapan dia. Daripada apa dia diciptakan? Min nutfah khalaqahu faqaddarahu, daripada nutfah, air mani yang hina. Allah yang ciptakan dia, Allah yang tentukan keadaan dia, bagaimana dia lahir dengan tubuhnya, dengan akhirnya membesar menjadi manusia, dan dengan kesempurnaannya. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, min nutfatin khalaqahu faqaddarahu, ay qaddara ajalahu wa rizqahu wa amalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Allah telah mentakdirkan, menetapkan semua amalannya, ajalnya, rezekinya dan sebagainya. Jadi ini Tuhan yang berkuasa menetapkan untuk dia, maka dia lupa dan dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma as-sabila yassarah, kemudian Allah mudahkan dia, kata para ulama, mudahkannya jalan untuk keluar. Kata Imam Ibn Katsir, dibawa pendapat Ibn Abbas, thumma yassara alaihi khurujahu min batni ummih, dia Allah mudahkan untuk dia keluar daripada perut ibunya, dia dapat dilahirkan, satu nikmat kelahiran. Begitulah juga pendapat ulama-ulama yang lain, dan sebagai ulama tafsir yang lain juga mengatakan bahawa Allah memudahkan jalannya, maksud Allah beri segala kemudahan di dunia dia boleh hidup. Baik, disebut di situ summa amatahu fa aqbarah, kepada Allah lah yang mematikan dia dan menjadikan dia dikuburkan. Maksudnya disebutkan di sini bahawa ayat sebelum itu Allah jelaskan jalan, sama ada jalan keluar untuk lahir ke bumi ataupun ke dunia, ataupun jalan yang lain yang memudahkan untuk dia hidup di bumi ini. Maka adakah dia bersyukur atau kufur? Allah mudahkan kita untuk duduk kat dunia ini, maka untuk menguji kita, adakah kita bersyukur ataupun kufur. Kufur ni kita ada dua makna lah. Satu, kufur lawan kepada syukur, maksud tidak bersyukur. Satu lagi kufur lawan kepada iman, maksud dia tidak beriman. Baik, disebut lagi thumma amatahu fa aqbarah, ay annahu ba'da khalqihi lahu amatahu fa aqbarahu, ay ja'alahu dha qabr. Itu Allah menjadikan dia mati, Allah yang matikan. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menjadikan dia mempunyai kubur. Maksudnya manusia ini dikuburkan dan dia dimuliakan, tidak seperti binatang-binatang atau makhluk lain yang mati begitu sahaja. Ia dikuburkan. Baik. Kemudian disebutkan sini thumma idza syaa'a ansyarah, iaitu Allah bangkitkan dia selepas matinya, dan disitulah dipanggilkan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari dihimpunkan semua manusia. Maka Allah ceritakan daripada penciptaan dia, air mani yang hina, kepada dilahirkan, dimudahkan urusan, kemudian Allah yang matikan, kemudian Allah yang kuburkan, Allah yang bangkitkan. Dan manusia ini apakah nak dibanggakan? Semuanya Allah yang menentukan hidup dia. Maka dia tidak layak untuk kufur, apatah lagi untuk melawan Nabi dan melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi di sini kan Muslim sebutkan bahawa di antara tanda kebesaran Allah dalam ayat Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Di antara tanda kebesaran Allah, ya Allah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian kamu menjadi manusia, kemudian kamu dibangkitkan. Dan kemudian Imam Ibn Katsir membawa hadis
daripada Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri kepada Nabi SAW bahawa tanah akan memakan seluruh anak Adam. Bermakna kita kembali kepada tanah. Dari tanah kita datang dan kepada tanah kita dikembalikan. Maka menunjukkan bagaimana kita tidak ada apa-apa kemuliaan daripada tanah. Kemudian kita baca dalam Al-Quran, Allah memperincikan dalam surah As-Sajdah, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah mula kejadian manusia yang pertama daripada tin, tanah liat, tanah yang bercampur air dan tanah liat. Kemudian thumma ja'alna lahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian keturunannya daripada air mani yang hina, yang tidak ada apa-apa nilai, bahkan tidak ada apa-apa kekuatan. Baik. Kemudian Allah menyatakan bahawa kalla lamma yaqdi ma amarah. Dengan segala nikmat yang Allah berikan ini, sebenarnya dia manusia itu kufur dan dia belum lagi menunaikan tanggungjawab dia yang diperintahkan. Disebutkan di sini bahawa Imam Ibn Kathir mengambil pendapat Ibnu Jarir. Ini kita ulang banyak kali bahawa Imam Ibn Kathir rahimahullah di kurung ke-8 pengarang kitab kita mengambil pendapat-pendapat ulama, dan di antara pendapat yang terkenal dan terkemuka yang selalu diulang ialah pendapat Imam Ibn Jarir, iaitu Imam At-Tabari. Ibn Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari. Baik, dia kata apa? Dia kata, berkata Ibn Jarir, qala Ibn Jarir yaqulu jalla thana'uhu kalla laysa al-amru biqawli hadha al-insan al-kafir min annahu qad adda haqq Allah alayhi fi nafsihi wa malih. Bukan sekali-kali perkara yang sebenar ini bukan sekali-kali seperti apa yang disebutkan oleh orang kafir ini, ya, bahawa mereka menyangka mereka telah pun betul di jalan yang benar menunaikan perintah Allah. Tidak. Lamma yaqdi ma amarah, iaitu lam yuaddi ma farada alaihi azza wa jalla min al-fara'id. Dia belum lagi selesai menunaikan tanggungjawab fardu yang Allah fardukan ke atasnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini selepas itu bagaimana disebutkan ayat selepas itu, disebutkan itu ialah falyanzuril insanu ila ta'amih. Di sini Allah SWT telah menyebut nikmatnya untuk kita syukuri, untuk kita sedar dari mana kita datang, dari mana asal kita, untuk kita tidak sombong. Maka Allah mengingat kita tentang nikmat-nikmatnya. Allah menyebut falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala yang ada di bumi ini akhirnya menjadi makanan kepada dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa akulah yang memberikan makan. Ini seperti jelas dalam hadis qudsi, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Dzar, maafkan saya, dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis ke-24, hadis yang panjang, hadis qudsi. Allah menyebut, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-Ku, kamu semua berlapar, kamu akan berlapar melainkan orang yang aku beri makan. Jadi bila Allah bagi tahu kita makanan yang kita nikmati, yang enak, yang apa semua, asal daripada siapa? Asal daripada yang ada di bumi. Yang ada di bumi asal daripada tumbuh-tumbuhan atau haiwan, ataupun air hujan, akhirnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikaitkan, diingatkan balik. Maka lihatlah manusia kepada makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba, iaitu kata Imam Ibn Kathir, anzalnahu minas sama'i 'alal ard. Allah menurunkan air yang melimpah ruah, hujan yang lebat, yang cukup untuk bumi ini, daripada langit ke atas bumi. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa, kemudian kami telah menjadikan air itu duduk di bumi, kemudian menumbuhkan tanaman dan keluar di atas muka bumi. Air tadi turun, kemudian askannahu fil ard, macam ayat yang lain, maksudnya air itu menyerap dan kemudian tumbuhan memecahkan balik tanah tersebut dan naik ke atas. Maka Allah yang jadikan. Fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba. Allah menyebut beberapa makanan, tumbuhan yang datang daripada bumi yang dimakan oleh manusia, seperti hab, iaitu bijirin, apa saja yang berbentuk bijirin, wa 'inab, dan anggur, wa qadb. Qadb adalah sayur yang sentiasa dipotong untuk diambil, kemudian tumbuh lagi dan dipotong dan diambil, tumbuh lagi, itu sayur. Kemudian disebutkan di sini
wa zaituna wa nakhla, zaitun dan juga nakhl iaitu pokok kurma, wa hadaiqa ghulba dan taman-taman kebun-kebun yang pokoknya bersusun-susun, yang lebat pokoknya, daunnya, wa fakihatan wa abba dan buah-buahan. Fakihah ni untuk dimakan oleh manusia, abba ialah makanan untuk binatang ternak. Apa yang dimakan oleh manusia kita panggil fakihah, sama ada sayur atau buah yang manusia makan. Yang mana tumbuhan yang binatang makan dipanggil ab, wa fakihatan wa abba. Kemudian Allah sebut lepas tu, mata'an lakum, semuanya tadi untuk kamu wahai manusia, wali an'amikum, dan binatang ternak kamu. Jadi Allah SWT ceritakan semuanya ini untuk kita merenung bagaimana semua yang dimakan oleh manusia atau haiwan ternakan dan semua makhluk datang daripada bumi, daripada hujan, daripada tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Maka ini dipanggil nikmat-nikmat Allah yang Allah sebutkan untuk kita menyedari. Itu maksud dia. Dan terdapat juga perkara yang menarik, bagaimana Imam Ibn Katsir menyatakan tentang maksud perkataan ab, wa fakihatan wa abba. Jadi fakihah itu disebut sini ialah buah-buahan dan sayuran yang dimakan oleh manusia. Kemudian ab ialah apa yang tumbuh di bumi yang dimakan oleh binatang. Baik. Jadi sini ada satu kisah yang menarik yang menunjukkan bagaimana tawaduknya para sahabat, rendah dirinya para sahabat kalau tidak tahu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq disoal tentang maksud wa fakihatan wa abba, tafsiran dia ketika itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, imam khalifah terkenal, sahabat Nabi yang terkemuka, Abu Bakar As-Siddiq, siapa tidak tahu kelebihannya. Dan kita pun dah buat siri di sini, kita buat siri 10 orang sahabat dari syurga. Abu Bakar yang pertama, khalifah yang pertama, kasih Nabi SAW, yang dikasihi oleh Nabi SAW, yang menemani baginda ketika hijrah dan sebagainya. Beliau ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Maksudnya ini menunjukkan bagaimana rendah diri. Tak tahulah. Kita bukan tahu semua. Ada yang kita tahu, ada yang sebelum ni kita tak tahu. Kemudian kita belajar, kita tahu. Dan kita belajar lagi, kita tahu lagi. Kemudian ada lagi yang kita belum tahu lagi. Nanti kita akan tahu. Ini kita panggil biasa bagi manusia. Tidak ada orang yang tahu semua perkara, dan tak ada jugalah orang yang tidak tahu semua perkara. Jadi orang yang tahu hendaklah merendahkan diri. Dan kita kadang-kadang jangan bangga dengan ilmu yang kita ada, kerana ilmu itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bila Allah sebut dalam Quran, Ar-Rahman 'allama al-Quran, Allah yang mengajar kita Al-Quran dan lain-lain. Dan dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah yang menciptakan semua. Bacalah dengan nama Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat sendiri ketika kisah penciptaan Nabi Adam, mereka berkata apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya kau ya Allah, kami tidak tahu. La ilma lana, maksud la ilma lana maksudnya wallahu a'lam. Illa ma 'allamtana, malaikat apa yang kau ajar ya Allah. Malaikat cakap dia tak tahu. Malaikat dengan alim. Kemudian Rasulullah juga pernah, kita faham dalam hadis Jibril yang datang dalam bentuk jelmaan manusia yang bertanya soalan kepada Rasulullah SAW. Hadis dalam Sahih Muslim, hadis pertama dalam Sahih Muslim, dan hadis kedua dalam hadis 40. Apa Rasulullah jawab bila tanya, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahu tentang kiamat, bila dan sebagainya. Maka Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Yang ditanya pun tak tahu, yang bertanya pun tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Dan dalam Quran banyak Allah mengajar Nabi, qul innamal ilmu indallah, beritahulah bahawa ilmu yang sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku hanyalah nadhirul mubin, yang memberi peringatan yang jelas. Dan dalam hadis juga pernah Nabi SAW ditanya oleh sebagian ahli kitab, maka Nabi menjawab wallahu a'lam. Jelas Nabi sebut wallahu a'lam. Maka inilah sikap kita. Sebab itu Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah pernah pesan kepada Imam Asy-Syafi'i 3 pesanan. Antaranya ialah jadikanlah perkataan yang kerap kamu sebut ialah wallahu a'lam. Dan sebagian ulama mengatakan wallahu a'lam ialah separuh ilmu. Dan
dan separuh lagi ialah pandai bertanya, soalan yang baik. Sebab tu ada ulama' dia beritahu oleh guru-guru kita, bila soal jawab dia kata apa? Hendaklah kamu bertanya dengan baik, itu adalah separuh ilmu, dan aku pula akan menjawab dengan separuh lagi, iaitu wallahu a'lam. Itu penting. Itu menarik ya. Jadi kita janganlah menganggap kita tahu semua. Imam Malik rahimahullah pernah orang datang jauh daripada benua-benua lain untuk belajar dengan dia di Madinah. Kemudian mereka tanya soalan untuk dibawa balik ke tempat mereka yang jauh. Kemudian Imam Malik kata, dia jawab soalan ni, ada soalan yang tak jawab, wallahu a'lam. Kemudian dia jawab lagi, mana wallahu a'lam. Bila makin banyak wallahu a'lam, maka murid yang datang jauh dia kata, wahai Imam Malik, bagaimana kami nak balik, nak bagi tahu dekat orang tempat kami, wallahu a'lam. Kami Malik kata apa? Tulislah bahawa Malik bin Anas berkata wallahu a'lam. Tak payah malu, tak payah segan, cakap wallahu a'lam. Zaman sekarang orang guna WA, wallahu a'lam, ataupun IDK, I don't know. Jadi ini macam-macam lah. Ada orang cakap wallahu a'lam, ada orang cakap wallahu a'lam, ada yang cakap la ilma lana. La ilma lana, sebab tu ada seorang ulama zaman dahulu, dia pernah disoal oleh orang yang datang, dan murid-murid kanannya berada di sekelilingnya. Kemudian guru itu menjawab wallahu a'lam, la ilma lana. Kemudian murid dia kata, ya Syekh, malulah Syekh, Syekh ni orang terkenal, orang yang alim, jawab wallahu a'lam, jawab la ilma lana. Jawablah Syekh, malu kita. Maka Syekh kata, aku tak malu wahai murid-muridku, aku sama martabat dengan malaikat. Maka murid kata, bagaimana boleh sama dengan malaikat? Bukankah malaikat berkata, Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana. Kami tak tahu ya Allah. Jadi aku cakap aku tak tahu, guru tu kata, malaikat pun cakap aku tak tahu. Dari segi merendah diri dan mengakui tidak ada ilmu, itu sama macam malaikat, walaupun kita jauh kerana kita manusia. Baik. Kemudian selepas semua itu, Imam Nukathir mengatakan tadi, mata'an lakum li an'amikum. Mata'an maksudnya satu kemudahan hidup untuk kamu dan binatang ternak kamu di dunia ini ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Maka bersyukurlah maksudnya. Baik. Kemudian menarik tadi juga kita bawa bagaimana Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar juga begitu, tidak tahu maksud ab, dan dia mengakui dia tidak tahu. Masa inilah dia panggil orang yang ikhlas, orang yang tak ada kepentingan. Sebab itu sebagai ulama mengatakan, kalau kamu tak tahu tak apa, jangan mengejar pujian seolah-olah kita tahu semua. Apa ruginya kita kalau kita cakap wallahu a'lam, saya tidak tahu, boleh tanya orang lain, nanti saya semak, nanti saya akan buat balik, ulang kaji dan baca dan cari. Ini dipanggil adab menuntut ilmu. Yang bertanya ada adabnya, yang menjawab juga ada adab. Jadi kena jawab dengan betul, kena jawab dengan jujur. Maksudnya kita tidak tahu, maka jawablah wallahu a'lam. Baik. Kita masuk kepada bahagian akhir surah ini. Itu beberapa ayat lagi yang menceritakan tentang kiamat. Macam hujung surah An-Nazi'at, macam awal surah dan hujung surah An-Naba. Sekarang surah ni Abasa juga hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah. Fa idza ja'atis sakhah maksudnya bila datang satu bunyi yang kuat yang menggemparkan, yang memekakkan telinga. Maksudnya kiamat akan berlaku dalam keadaan gempa, dalam keadaan yang huru-hara yang besar, bunyi yang kuat dan sebagainya. Kata sini, kata Imam Ibn Kathir mengambil pandangan Imam seperti Al-Baghawi bahawa ia adalah kegemparan suara pada hari kiamat yang memekakkan telinga, yang menggemparkan kepada seluruh manusia, kecuali orang yang Allah beri keselamatan dan perlindungan. Dan Allah sertakan pula bagaimana keadaan manusia di hari itu. Adakah keadaan manusia pada hari itu akan menolong dan mencari orang lain, keluarga dan sebagainya? Bila dah berlaku
huru-hara di hari kiamat, tak tahu kita ke mana, bagaimana amalan kita. Maka diberitahu di sini bahawa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seorang lelaki itu lari daripada saudaranya, ibunya, ayahnya, isterinya, anak-anaknya. Dia apa maksud semuanya ini? Maksudnya kegemparan pada hari kiamat. Maksudnya bagaimana semua orang menjaga diri sendiri. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Itu maksudnya. Maka dia tak macam di dunia yang mana kita masih boleh fikir untuk selamatkan orang lain, nak bincang, nak apa semua. Maka di sana agak dipanggil huru-hara kiamat yang menyebabkan semua orang mengatakan nafsi, nafsi. Itu maksud dia. Dan yang menariknya ialah, kata sebagian ulama adalah hadis yang sahih, Rasulullah yang menyebut ummati, ummati. Itu kasih sayang Nabi kepada umatnya. Orang lain sebut aku dan aku dan aku. Nabi SAW sebut umatku. Macam mana umatku? Maka Nabi yang memikirkan umat dia. Itu Nabi SAW, betapa kasihnya beliau baginda terhadap umatnya. Baik. Jadi boleh sebut sini bahawa orang di sana di hari kiamat huru-hara sampai tidak mempedulikan soal kenal tak kenal semua pada waktu tertentu, pada orang tertentu. Sebab setengah orang diberikan keselamatan dan sebagainya. InsyaAllah kita doa kepada Allah supaya kita tidak terlindung daripada huru-hara tersebut. Baik. Kemudian disebutkan bahawa likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, bahawa setiap manusia pada hari itu dia terlampau fikir diri dia tak sempat tengok orang lain. Ada ketikanya di waktu itu huru-hara je menyebabkan semua manusia memikirkan dirinya sampai tak sedar. Ini macam orang yang terlalu tenggelam dalam pemikiran dia. Macam kita boleh tengok zaman sekarang yang mungkin tak sedar apa yang berlaku, terlampau khusyuk satu benda, terlelap tidur pun ada juga. Maksudnya dia terlalu occupied dengan apa yang dia rasa. Dia terlalu sangat fikir sampai tak sedar orang datang, sampai tak sedar benda tu berlaku. Jadi ini kita panggil apa? Terlalu berfikir tentang satu benda sampai tak fikir benda yang lain. Itu maksud dia. Baik. Di hari kiamat, kemudian Allah menceritakan balasan Allah SWT pada hari itu, wujuhun yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang ceria, gembira, bercahaya. Dhahikatun mustabsyirah, ketawa, riang dan bahagia. Maknanya ini golongan mana? Ialah golongan yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir di sini, ay yakunu nasu hunaka fariqain. Manusia di waktu itu ada dua pihak, ada dua golongan, dua bahagian manusia, dua jenis, dua bahagian, dia bahagi dua. Iaitu wujuhum musfirah, iaitu mustanirah, muka yang bercahaya. Dhahikatu mustabsyirah ay masrurah farihah minas surur. Mereka gembira, bahagia. Fi qulubihim, dalam hati mereka, ya'luha wa takhsha fi qulubihim qad dhahara al-bishru ala wujuhihim wa haula'i hum ahlul jannah. Telah zahir kegembiraan itu pada wajahnya. Dia datang pada hati, kemudian nampak pada wajah. Macam kita hari ni lah kan, kita kata kalau tengok orang tu happy, kita kata apa? Suka hati. Kita tak nampak hati dia pun. Kalau dia muka sedih, susah hati, tak nampak hati pun. Tapi inilah dia panggil apa? Petunjuk, isyarat dan bukti kepada apa dalam hati. Baik. Satu golongan lagi pula ialah na'udzubillah, wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Iaitu satu lagi wajah yang ada debu di muka mereka, yang juga gelap wajah mereka. Mereka lah siapa? Ulaika humul kafaratul fajarah. Iaitu mereka itulah orang kufur hati mereka, dan fajarah, buruk amalan mereka, dan mereka menjadi ahli neraka. Wallahu a'lam. Begitulah kita dapat melihat seperti lalu sebahagian daripada apa yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir. Saya tak dapat bacakan semua oleh sebab masa, dan kita ringkaskan, kadang-kadang ada benda yang berulang dan sebagainya. Harapan kita ialah supaya kita dapat mengambil ilmu imam ini yang terkenal ini, Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan dapat juga kita untuk memahami sedikit surah-surah yang pendek yang kita baca dalam solat dan sebagainya.
Dan kita lihat bagaimana Allah memulakan surah ini dengan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, kemudian menyebut tentang manusia, dan juga alhamdulillah di hujung menyebut tentang kiamat, bagaimana kita terbahagi dua. Semoga Allah menjaga kita golongan yang pertama, dia golongan yang mendapat cahaya di akhirat. InsyaAllah akan datang kita akan masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Surah At-Takwir yang kita akan lihat tafsirannya daripada kitab Imam Ibn Kathir rahimahullah. Terima kasih kepada yang mengikuti. Wallahu alam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.